Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, terima kasih kepada Ustaz Arif Amin bin Rushihi selaku pensyarah kami bagi subjek Al-Da'wah Islamiyah kerana mengamanahkan kami untuk membuat pembentangan pada hari ini. InsyaAllah, saya dan rakan-rakan saya yang lain akan menerangkan atau membahaskan sedikit tajuk yang agak menarik, iaitu Mushkilatu Asy-Syabab wa Halulaha, permasalahan remaja dan penyelesaian bagi permasalahan tersebut. Lihat di skrin telefon pintar anda, kami sertakan beberapa isi kandungan, iaitu yang pertama, Dauru Asy-Syabab fil Islam, peranan remaja dalam Islam beserta kedudukan. Kedua-dua poin ini akan diterangkan oleh saudari kita, Siti Aisyah binti Jamal. Seterusnya, yang kedua, Waqi'ul al-Murahiqina al-Yawm, realiti remaja pada masa kini akan diterangkan oleh saudari Nur Husna Adibah. Kemudian, Mushkilatu Asy-Syabab al-Yawm, iaitu permasalahan remaja pada masa kini, akan diterangkan oleh saya sendiri, Najuddina binti Khairuddin. Dan diakhiri dengan poin Ba'dul al-hululu lil haddi min mushkilatu asy-syabab. Dan diakhiri oleh saudari Intan Masturah yang akan menerangkan cara untuk mengatasi masalah remaja. Kata-kata ini saya petik daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jika mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Maka jelaslah bahawa remaja merupakan tonggak negara. Oleh itu, saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan tentang peranan-peranan remaja dan kedudukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Terlebih dahulu saya ingin berterima kasih kepada Ustaz Arif Amin selaku guru pembimbing subjek dakwah al-Islamiyah serta rakan-rakan yang sudi mendengar tajuk pembentangan kami pada pagi ini. Okey. Sub topik yang saya akan bentangkan pada tajuk besar kami iaitu permasalahan remaja dalam Islam. Okey, subtopik yang saya akan bentangkan adalah Daur Asy-Syabab fil Islam, kedudukan remaja di dalam Islam. Yang pertama, hum ashab al-himam al-aliyah wan nufus at-tahara, iaitu remaja merupakan orang yang sangat berazam dan berjiwa murni. Pemuda ataupun remaja yang digambarkan sebagai seorang yang sedang melalui satu peringkat tumbuh besar di mana kekuatan fizikal, mental dan spiritual yang berada pada tahap yang paling optimum, di mana zaman ini merupakan satu peringkat seorang manusia mampu mencari resolusi terbaik dalam menangani masalah yang dihadapinya. Remaja ataupun pemuda yang digambarkan sebagai unsur kekuatan dan menjadi tiang seri kepada pembangunan umat, di mana pemuda Islam ataupun remaja Islam bukan setakat sahaja mampu menghadapi pelbagai cabaran, namun dia juga harus menangani serta memikul risalah Islam yang merupakan risalah Nabi Muhammad SAW serta risalah Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang bermaksud, kami ceritakan kisah mereka kepadamu, yakni Muhammad, dengan sebenarnya. Maka sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Yang kedua, Tabu Asy-Syabab
makanatu azimatu fil Islam fil majali bina'ul ummat warraqi, iaitu pemuda ataupun remaja seharusnya mengambil tempat yang hebat dalam Islam dari segi pembinaan serta kemajuan negara, sama seperti mereka mempunyai tanggungjawab memahami dalam bidang Islam. Tanggungjawab ini sangat digariskan oleh agama Islam. Remaja-remaja perlu mempelajari ilmu agama, namun di waktu yang sama tidak meninggalkan bidang pengkhususan yang lain. Pemahaman yang tepat terhadap Islam akan mengelakkan mereka daripada menambah perkara-perkara yang tidak bersangkutan dengan agama dan dinamakan dengan bid'ah hasanah. Pemahaman yang tepat juga mengelakkan pemuda-pemuda daripada mengurangkan dan mengubahsuaikan agama supaya menepati selera mereka. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan suatu perkara yang baru dalam urusan kami ini, perkara yang tidak bersangkutan dengannya, maka ia ditolak. Remaja harus membezakan antara perkara tunjang dengan cabang. Mereka juga sepatutnya mendahulukan perkara yang lebih utama berbanding perkara yang remeh-temeh. Keupayaan membezakan antara halal dan haram juga fardu dan sunat, makruh dan harus sepatutnya menjadi pertimbangan remaja-remaja Islam. Pemahaman ini tidak akan diperolehi dengan tepat, melainkan jika sumber yang digunakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukannya cerita-cerita Israiliyat, riwayat-riwayat dhaif, hadis-hadis ciptaan ataupun ilham pribadi. Lantaran itu, belajar adalah satu perkara yang wajib dan menjadi wasilah untuk mendapat kepahaman yang jelas terhadap agama dan pengetahuan yang lain. Sebagai contohnya, remaja tidak lari daripada mempelajari hukum hakam bersuci, sembahyang dan puasa. Mereka juga tidak boleh lari daripada mempelajari hukum-hukum haji. Seandainya pemuda ataupun remaja ini seorang berharta, maka wajar baginya untuk mempelajari hukum zakat, dan jika pemuda tersebut seorang usahawan, maka wajib baginya mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan keusahawanan. Pemuda-pemuda juga ataupun remaja juga harus belajar daripada pengalaman-pengalaman orang terdahulu dan mengambil sirah Rasulullah SAW sebagai panduan di dalam urusan hidupnya. Namun, akibat kecuaian umat Islam, suatu ketika dahulu, pemuda-pemuda ataupun remaja lebih mengetahui sejarah Barat, malah memalukan kerana mereka mengenali Napoleon lebih baik berbanding Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengetahui melainkan kekejaman Islam dan terpesona dengan peradaban Barat. Dari sinilah bertolaknya kewajipan remaja Islam untuk memahami Islam yang diajar secara berperingkat-peringkat. Begitu jugalah dengan amalan untuk melaksanakan ajaran Islam. Pemuda-pemuda Islam bolehlah berpada dengan amalan fardu ain, kemudian melakukan amalan sunat dan nawafil. Selepas itu, mereka cuba untuk melengkapkannya dengan bangun malam dan melipat gandakan amalan-amalan sunat. Demikian jugalah dari segi meninggalkan tegahan Allah. Pemuda-pemuda Islam memulakannya dengan meninggalkan perkara-perkara yang jelas haram dan diikuti perkara-perkara yang syubhat dan makruh, dan akhir sekali meninggalkan kebiasaan perkara-perkara sia-sia yang mungkin pada pandangan umum merupakan kebiasaan yang tiada salahnya. Remaja perlu memahami Islam sehingga dia mampu menolak sebarang bentuk keraguan dan salah faham terhadap agama Islam. Selain daripada itu, dengan pemahaman yang hebat, remaja akan mampu untuk memahamkan orang-orang lain dan menangkis tomahan orang-orang yang mengajar ajaran sesat. Yang ketiga adalah kanu isra'u as-syari'at syari'at al-mujtama'ah istijabat lida'wah al-islamiyah, iaitu pemuda adalah masyarakat yang paling pantas dalam menyahut seruan Islam. Sebagaimana yang dikatakan pada zaman Rasulullah dulu, remaja merupakan tanggungjawab dalam berdakwah kepada Islam.
Tidak cukup untuk seorang pemuda memahami Islam dan berjaya membentuk dirinya menjadi seorang remaja yang soleh, tetapi dituntut daripada mereka untuk memikul beban berdakwah dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 17, "Wahai anakku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah manusia mengejarkan kebaikan dan cegahlah mereka daripada perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Dewasa ini kejahilan yang melata di dunia menuntut pemuda Islam untuk menjadi seorang pekerja agama buat mengembalikan manusia kepada pengalaman Islam yang mutlak. Tugas ini bukanlah satu tanggungjawab yang ringan kerana halangan-halangan daripada manusia sendiri yang bebal untuk menerima Islam sebagai agama yang sempurna. Namun dalam melaksanakan tanggungjawab ini, remaja Islam harus sedar bahawa tiada satu dakwah pun yang tidak akan ditentang. Pemuda Islam ataupun remaja Islam harus sedar tiada tugas yang lebih besar yang menanti mereka daripada melaksanakan tanggungjawab berdakwah ini. Allah berfirman dalam surah Al-Fusilat ayat 33, "Siapakah yang lebih baik perkataan daripada orang menyeru kepada Allah? Mereka mengejarkan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan-golongan orang yang menyerah diri." Akhir sekali adalah hamalu ra'ayatul Islam syababan ma'ar Rasulullah, iaitu remaja merupakan panji-panji Islam yang ada bersama Rasulullah SAW. Sama seperti tanggungjawab bersatu kerana Islam. Pemuda-pemuda Islam ni berkepahaman, jitu dan sanggup bekerja untuk Islam, seharusnya bertanggungjawab untuk saling bantu-membantu sesama remaja Islam dan sama-sama berusaha untuk mengembalikan keagungan Islam. Tugas ini amatlah berat dan cita-cita ini tidak akan tercapai sekiranya pekerja-pekerja ataupun remaja-remaja Islam bergerak secara bersendirian. Islam memerlukan remaja yang bergerak secara berkumpulan dan jiwa remaja diikat dengan tali kasih sayang dan ukhuwah walaupun terdapat perbezaan corak kerja antara kelompok-kelompok Islam. Sekiranya golongan kafir mampu bersatu menentang Islam, kenapakah petugas-petugas ataupun remaja-remaja Islam tidak mampu berganding bahu dan saling bantu-membantu untuk melaksanakan tanggungjawab dakwah? Firman Allah dalam surah An-Anfal ayat 73, "Dan orang-orang kafir sebagian mereka menjadi penolong kepada sebagian yang lain. Jika kamu, yakni orang-orang Islam, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar." Akhir sekali, remaja perlu melaksanakan tanggungjawab ini kepada Islam dan sepatutnya remaja perlu memeriksa setiap tanggungjawab ini di dalam dirinya. Adakah tuntutan dan tanggungjawab ini dia laksanakan? Patutkah dia berbangga kepada dirinya jika dia sudah lengkap mempelajari Islam tanpa dia memberi pelajaran Islam terhadap orang-orang yang memerlukan pelajaran Islam walaupun dia masih di golongan remaja. Yang seterusnya adalah amsila asyabab fil Islam. Antara contoh-contoh remaja dalam Islam yang menjadi contoh untuk remaja masa kini, dan dua remaja yang saya pilih ini adalah merupakan kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW ketika zaman pemerintahannya dulu. Rasulullah SAW mempunyai keyakinan yang amat tinggi terhadap pemuda dan remaja, iaitu para sahabat baginda, sehingga kan baginda SAW meletakkan kepercayaan yang sangat mendalam kepada beberapa orang sahabat dalam melaksanakan tugas-tugas yang penting. Ini menunjukkan bahawa baginda Rasulullah SAW mengiktiraf serta memandang remaja sebagai golongan yang sudah mampu memikul tanggungjawab berat dan bukan lagi golongan yang hanya dianggap sebagai pelengkap masyarakat semata-mata.
Kepercayaan sebegini merupakan sebenarnya mampu untuk membina jiwa remaja yang kental dan boleh dipercayai untuk memimpin. Ini adalah kerana tanggungjawab yang dipikul ke atas bahu mereka akan menjadi satu bentuk latihan yang padu dan berkesan. Sebenarnya untuk dua contoh yang saya pilih ini, banyak peristiwa yang berlaku menunjukkan kepercayaan yang tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap remaja ini. Antaranya adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni merupakan anak kepada pasangan dua orang sahabat Nabi, iaitu Zaid ibnu Harith dan Barakah. Usamah bin Zaid juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menghantar utusan kepada Rum yang berlaku pada penghujung hayat baginda sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah memilih seorang pemuda yang masih remaja berusia 18 tahun, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Tugas beliau untuk memimpin pasukan tentera yang besar, walaupun terdapat di kalangan para sahabat yang lebih berpengalaman dan berkedudukan seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu perbincangan telah dibuat semula oleh kerana Panglima Usamah perlu diganti dengan panglima yang lebih hebat. Tapi cadangan itu ditolak oleh khalifah-khalifah seperti Saidina Abu Bakar kerana ia ialah pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia perlu dihormati. Akhirnya Usamah dihantar untuk mengetuai pasukan untuk menakluk kerajaan Rum Byzantium yang berada di Syria. Yang seterusnya adalah Atib bin Usaid, merupakan seorang remaja yang berusia 21 tahun dan menjadi kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Peristiwanya adalah pada zaman Rasulullah ketika masyarakat Mekah mula berpusu-pusu mengucapkan dua kalimah syahadat dan ingin memeluk Islam. Rasulullah ketika menjadi ketua Mekah saat itu harus meninggalkan kota Mekah untuk menuju peperangan Hunain, iaitu kota yang sedang diancam oleh kaum kafir Taif dan Hawazin. Masyarakat Mekah yang baru sahaja ditakluk Rasulullah untuk memeluk Islam harus Rasulullah tinggalkan. Oleh kerana itu, Rasulullah memerlukan seorang yang dapat menggantikan posisinya sebagai ketua Mekah ketika itu, agar tidak timbul kekacauan selama beliau tidak ada bersama para sahabat ketika berada di kota Mekah. Oleh itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik seorang sahabat ataupun remaja yang baru berusia 21 tahun itu yang bernama Atib bin Usaid radhiyallahu anhu sebagai ketua Mekah ketika ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah keluar untuk menjalankan tugasnya di Hunain. Oleh itu, Atib bin Usaid radhiyallahu anhu telah diamanahkan untuk menjaga kota Mekah selama ketiadaan Nabi serta memimpin jemaah dalam menunaikan solat fardu dan solat secara berjemaah. Selain itu, kepercayaan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini membuatkan sebenarnya mampu untuk membina jiwa remaja lebih kental dan boleh dipercayai untuk memimpin. Ini adalah kerana tanggungjawab yang dipikul ke atas bahu mereka akan menjadi satu bentuk latihan yang padu dan berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Husna Adibah binti Abdullah. Al-yawm uridu atakallamu tahta al-mawdu' waqi' al-murahiqun al-yawm. Pada hari ini saya akan membentangkan slide yang bertajuk
realiti remaja masa kini. المراهقون اليوم مختلفون قليلا. المراهقون اليوم مختلفون قليلا. يواجه المراهقون الآن مشكلات وتحديات مختلفة يجب التغلب عليها بشكل جيد. Remaja pada masa kini agak berbeza daripada remaja pada zaman dahulu. Remaja masa kini berdepan dengan pelbagai masalah dan cabaran yang mesti ditempuhi dengan baik. Min bayin haulai, antara lainnya ialah yang pertama, taksir wasailul ittisal jumahiri, iaitu pengaruh media massa. Antara perkara yang terbesar mudah dipengaruhi oleh remaja pada zaman kini ialah antaranya ialah apps. Contohnya tatbik Facebook, apps Facebook, TikTok dan Instagram. Ini antara apps yang mana telah banyak mempengaruhi jiwa remaja pada hari ini. Yang kedua ialah ikhtilat atau balbalah, iaitu pergaulan bebas. Suasana pergaulan bebas yang mana ditiru oleh media massa amat besar pengaruhnya kepada pergaulan remaja, yang mana penghujungnya lahir satu budaya bebas bergaul antara pasangan yang berbeza jantina dan bahkan antara pasangan yang sejenis yang tidak normal mengikut pandangan Islam dan adat timur. Asas yang membawa pergaulan bebas ini adalah kerana kecetikannya ilmu agama Islam dan kejahilan tentang bahaya pergaulan bebas. Seterusnya, yang ketiga adalah asghar istiqlali, iaitu kurangnya berdikari. Usia remaja sememangnya tidak banyak memberi pengalaman hidup dan hidup berdikari. Sedangkan zaman remajalah rangsangan otak meningkat tinggi dengan kreativiti yang tersendiri. Remaja kini justru usia hidup dalam suasana belajar akademik lebih banyak, maka pengalaman mencari sara hidup sendiri amatlah sedikit. Hal ini membawa natijah kepada kelemahan diri dalam hidup bermasyarakat dan menjadi beban keluarga, masyarakat dan negara lantaran pengangguran memanjang. Okey. Yang keempat, al-munaqashah fil wadhaif, iaitu persaingan dalam bidang kerjaya. Lam ya'id yatim tarkiz 'ala al-injaz al-akademi, iaitu pencapaian akademik tidak lagi dititik beratkan dalam bidang kerjaya, kerana terdapat sesetengah kerjaya yang menggunakan kepentingan sendiri-sendiri dengan menggunakan orang dalam. Jadi oleh sebab itu banyak yang berlaku orang yang lebih layak bekerja tidak mendapat kerja dan terpaksa menghadapi pengangguran yang lama. Dan seterusnya ialah al-murafiq al-asasiyah, iaitu kemudahan asas yang pelbagai. Al-munaqashah fil wadhaifu aj'al murahikina madlalin wa yashilu faqdihum, iaitu menjadikan remaja yang manja dan mudah mengalah dalam menempuh hidup yang mencabar. Kemudahan asas seperti jalan raya, kenderaan, telefon, rumah tangga dan kewangan menjadikan remaja ini menjadi mudah manja dan mudah mengalah dalam menempuh hidup yang mencabar. Hidup tetap mencabar walaupun berbeza antara cabaran setiap zaman dan tempat. Tetapi remaja yang dipagari oleh kemudahan asas dan telekomunikasi moden tidak banyak bersedia menghadapi kemungkinan yang negatif dan mencabar ketahanan fizikal dan mental. Okey, seterusnya saya
pergi kepada sahabat saya. Baik, saya akan mengupas sedikit tentang Mushkilatu Asy-Syabab Al-Yaum, permasalahan remaja pada masa kini. Seperti mana anda melihat gambar yang pertama. Gambar itu menjelaskan tentang Mawqi'u At-Tawassul Asy-Syabab fi Hayatihim, laman rangkaian sosial yang digunakan oleh remaja sekarang. Baik, telah pun kita semua tahu, negara kita sekarang ni dilanda oleh wabak penyakit berjangkit yang tiada penawarnya dahulu, iaitu COVID-19. Sekarang dah ada, insya-Allah, iaitu yang Perdana Menteri suruh kita ambil. Kalau tak ambil, kita tak bebaslah untuk ke sana, ke sini. Ke sana, ke sini. Iaitu vaksin untuk mencegah penyakit ini. Disebabkan penyakit ini, kita tak boleh keluar. Kena patuh SOP. Jadi, remaja pun tak tahu nak buat apa kat rumah. Kawan-kawan pun tak ada. Yang ada family je lah. Jadi, yang memberi kepuasan kepada mereka adalah dengan sosial media yang ada. Yang ada sekarang. Contoh, apps TikTok, Instagram dan sebagainya lah. Tengok tu. Mungkin sekarang ni pun ada yang duk tengah scroll TikTok, IG. Tak dengar apa yang saya terangkan. Inilah masalah remaja sekarang. Sosial media ada kebaikan, ada juga keburukan. Keburukannya ialah mereka terlampau taksub sampaikan tak boleh nak bahagi masa, nak tadarus, nak tarawih, nak siapkan assignment. Dan dekat dalam laman sosial tu jugalah berlakunya pergaulan bebas. Iyalah, sekarang mana boleh rentas negeri, kerajaan tak bagi. Jadi dalam media sosial ni lah mereka bertemu sahabat-sahabat baru. Sekarang ni peralatan dah canggih. Siap boleh video call group lagi. Dulu nak VC seorang je boleh. Sekarang dah maju kan. Jadi di situlah ada Asy-Syabab la tahtafizu bil ikhtiyaliyat. Remaja-remaja yang tidak menjaga ikhtilat. Memang tiada zina tangan, tak ada zina kaki semua. Tapi zina mata, zina mulut, hati tidak terjaga kan. Jadi, gunalah laman sosial ke jalan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh banyak lagi yang kita boleh buat. Kita boleh menyebarkan dakwah dan sebagainya. Okey, dan yang ketiga tentang masalah remaja iaitu at-tasakuk, budaya melepak yang sangat membuang masa. Kebanyakan remaja zaman sekarang lebih suka melepak dari duduk di rumah. Dekat luar, bebas, boleh buat apa sahaja yang disukainya. Budaya ini sangatlah rugi jika diamalkan oleh remaja sekarang. Kerana apa? Wal'as, demi masa. Masa itu emas. Jadi, gunalah masa yang ada untuk perkara-perkara yang berfaedah. Contoh, kita boleh luangkan masa untuk berbisnes, boleh cari ilmu-ilmu yang ada supaya kita tidak bosan dan keluar untuk pergi melepak. Dan akhir sekali, saya bagi contoh masalah yang kebanyakan remaja lakukan, iaitu Asy-Syabab Adatu At-Tadkhin wa Tu'ati Al-Muqdarat, iaitu merokok dan penyalahgunaan dadah. Tapi sekarang ni saya berpendapat bahawa dulu sahaja remaja yang merokok. Sekarang ni zaman pun dah canggih, jadi keluarlah satu objek ataupun satu peralatan perosak remaja sekarang ni, iaitu vape. Remaja sekarang mungkin dan kurang merokok sebab rokok tu busuk. Dan vape wangi sebab bermacam-macam flavor yang ada. Ada yang rasa kopi lah, strawberry lah, mint lah dan sebagainya. Ketahuilah anda bahawa rokok, dadah, vape ni lah pembunuh anda dalam senyap. Semua yang saya lihat adalah keburukan, tiada kebaikan langsung. Dahlah membazir duit, pembunuh pula tu. Jadi sesungguhnya mencuba atau sudah mencuba benda-benda ini adalah sesuatu yang sangat merugikan untuk diri sendiri. Sayangilah diri anda sendiri. Sekian, itu sahaja dari saya. Saya akan serahkan kepada pembentang kami yang terakhir, iaitu Intan Masturah untuk menerangkan cara mengatasi masalah-masalah ini. Saya Intan Masturah binti Roslan di 173-131. Ba'du al-hulul lil haddin min mushkilat asy-syabab. Beberapa langkah untuk mengurangkan masalah remaja.
ilaika majmu'atan min lihululi liltaqlil min hudus muskilat al-syabab. Berikut adalah salah satu penyelesaian untuk mengurangkan masalah gejala sosial di kalangan remaja. Pertama, tahsis al-adid minal muassasat al-ijtimaiyah allati tu'na bisyabab wa ihtiyajatahum. Peruntukan institusi sosial yang banyak yang menangani masalah belia dan keperluan mereka. Yang kedua, insya' an-nawadi as-saqafiyah ta'limiyah wa kadzalika ar-riyadiyah, iaitu menubuhkan kelab kebudayaan, pendidikan dan sukan. Yang ketiga, nasyara al-muhadarat wa durus at-ta'limiyah wa taw'idiyah al-mukhtassah bil ihtimam bihim, itu mengadakan kuliah pelajaran dan pendidikan dengan meningkatkan kesedaran yang berkaitan dengannya. Contohnya, menyedarkan mereka tentang bahaya penyalahgunaan dadah dan daun ketum di kalangan mereka. Yang keempat, mana'a at-tadkhin fil muassasat al-mukhtalifah wa kadzalika al-hukumiyah. Larangan merokok di pelbagai institusi, premis dan juga tempat awam. Yang kelima, takhfid al-muhur wal harasun ala tawfir imkanat al-zawaj lahum, iaitu mengurangkan kadar mas kahwin dan memastikan mereka mempunyai potensi untuk berkahwin. Dan akhir sekali yang keenam, iqamah daurat tau'idiyah min qablal al-muassasat wal jami'at allati tuhdafun ila tau'iyah ahlu bil kaifiyah as-sahihah lil ta'amal ma'i syabab, iaitu mengadakan kursus kesedaran oleh institusi dan universiti yang bertujuan untuk mendidik ibu bapa mengenai cara yang betul untuk berurusan dengan remaja, iaitu ini adalah mengenai ilmu parenting, cara-cara ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka daripada kecil sehingga usia remaja. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.